Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Walaupun dalam keadaan negara kita sedang bergelut berhadapan dengan masalah COVID-19, walaupun dalam keadaan kita berada dalam PKP dan PKPB, malam ni Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita sama-sama bertemu. Dan saya minta maaf lewat sikit tuan-tuan. Jadi malam ni orang tu pergi apa? Tanya Allah, orang tu pergi apa? Ikut nak? Dia ikut ni kena ikut SOP lah. Dan dia masuk, kalau tak silap saya, Kulim masuk Aisyah 9.20 lah. 9.20 lebih kurang lagu tu lah. Kita lajak 9.30 boleh kot. Lepas Aisyah 10 minit. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ni tuan-tuan, saya nak bawa sebuah hadis Nabi SAW untuk sama-sama kita renung, untuk sama-sama kita ambil i'tibar. Sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis yang sahih, dibawa daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, arba'atu la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Al-bakhilu wal-mannanu wa mudminul khamri wal-aqi liwalidayhi atau kama qala. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, Nabi kata, arba'atu, ada 4 golongan, Nabi kata, la yajiduna rihal jannah, yang mana 4 golongan ni Nabi kata takkan dapat cium bau syurga. Maklum ni Nabi nak habang, ada 4 golongan ni Nabi kata la yajiduna rihal jannah, yang 4 golongan ni Nabi kata takkan dapat bau, takkan dapat hidup bauan syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin, yang Nabi kata bauan syurga ni dapat dihidu dalam perjalanan 500 tahun lagi nak sampai ke dalam syurga. Nabi nak bagi tahu kepada kita hari ini, jangan jadi salah satu daripada 4 golongan ni. Jangan termasuk dalam 4 golongan ni. Empat perangai ni pun tak mau duduk dalam diri kita. 3 daripada 4 perangai ni pun tak mau ada dalam diri kita.
dua daripada empat perangai ni tak mau ada dalam diri kita, salah satu daripada empat golongan ni pun, empat perangai ni pun tak mau ada dalam diri kita. Orang yang kalau ada terselit walaupun salah satu daripada empat perangai ni, Allah Ta'ala haramkan golongan ni daripada bau dapat menghidup bauan syurga. Yang mana bauan syurga ni Nabi kata, dalam perjalanan kita nak sampai ke syurga lagi 500 tahun, bau syurga ni dah dapat hidup dah. Tuan-tuan, kita ni kalau pergi satu rumah orang, kita duduk kat pintu pagar, dalam rumah dia kita bau dah. Amboi, bau wangi ni. Dari sini duduk bau dah wangi. Macam mana keadaan dalam rumah? Tapi kalau kita sampai depan pintu pagar rumah dia, kita tengok duk selerak dengan guni baja, kan? Pampers cucu pun dia lempak, tik pun ada lagi dalam pampers tu, penuh kat depan rumah. Kita tahu dah, hak ni jenis tik mengotok ni. Tapi ayam penuh kat depan pintu rumah ni. Gagah nak masuk, dia kata tunduk sikit kot, lebih sangkut tik burung. Frame pintu tu tik burung penuh. Hak tu kita tahu dah, jenis ni memang jenis tik punya golongan ni. Tapi kalau kita sampai syurga ni 500 tahun lagi nak sampai, bau dia dapat hidup dah. Orang ni bau pun tak dapat hidup. Maknanya apa dia? Punya jauh golongan ni daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Nabi kata golongan apa dia? Al-bakhilu, orang yang kedekut. Nabi kata yang pertama sekali, al-bakhilu, golongan yang kedekut piang. Kita hari ini bila sebut bakhil, kita ni lagu faham tapi tak berapa nak erti makna bakhil tu. Nabi kata golongan yang pertama yang takkan dapat menghidup bauan syurga. Nah, yang pertama Nabi kata bakhil lagu mana Pak Long? Bila Nabi sebut kata bakhil, kita nak kena faham, kita nak kena terjemah, kita nak kena tahu yang dikatakan bakhil tu lagu mana. Yang dikatakan bakhil tu lagu mana? Sebab kalau kita tak faham makna terjemahan yang sebenar, makna bakhil tu, takut-takut kita pun tergolong dalam golongan tersebut. Ulama kata yang disebut kata bakhil ni lagu mana? Dia ada peluang dan ada kemampuan untuk menderma, dia tak ambil peluang tu. Peluang Allah Ta'ala buka, kemampuan Allah Ta'ala bagi, tapi tak mau ambil peluang. Kita tengok cerita apa nama Nasib Labu Labi, lakonan P. Ramlee dengan M. Zain. Biasa tengok cerita tu maklum, biasa tengok. Jangan tengok Haji Bakhil tu, tengok yang Nasib Labu Labi tu. Kita nak tengok dalam watak tu ada seorang Haji Bakhil, dia ada dua. Yang pertama Labu Labi, hak tu yang pertama. Yang kedua lepas bini Pak Haji Bakhil tu mati, dia main Nasib Labu Labi. Labu P. Ramlee, Labi M. Zain. Maklum awak buat muka aku kena Covid macam apa? Senyumlah sikit. Malam ni kalau polis main lah Masjid Sungai Ulak ni, saya rasa polis awak balik kat 3-40 ribu ada. Pasal apa Ustaz? 3-40 orang tak pakai mask. Kalau dia main ni, kira main kosong balik duit seraga polis kan? Tapi ingat duk cerita ke orang. Duk cerita ke orang. Saya tahu tuan-tuan ni semua jenis geng kebal belakang ni. Kan, Covid main tengok melari balik lagu tu ya Covid. Dia kata tak makan cekak dengan puak kulim ni. Jenis tak heran korang main mengaji, mungkin tak ada ni heran korang lagi. Dia kata lagu ni memang tak heran korang lah. Maklum saya tengok cerita Labu Labi maklum. Biasa tengok. Cuba tengok watak Pak Haji Bakhil dalam cerita Nasib Labu Labi. Sebab tu P. Ramlee ni dia buat cerita ni tuan-tuan. Saya wallahualam dia ni jenis mengaji punya orang. P. Ramlee ni dia tak serupa dengan drama filem duk ada lah ni. Kita duk bayang Astro setiap bulan 40, 50, 100 lebih ni. Duk tengok Astro duk kena jantung, sakit jantung. Pasal apa? Duk fikir masalah drama tu. Sebab tu saya tak nak tengok cerita Melayu, saya meluat. Depa buat cerita, kita buka TV, hak kepala duk serabut nak tenang sat. Tengok cerita lemah perut tambah. Sebab tu saya suka tengok cerita filem Tamil. Tahu dah dia mohong tu Hak ni cerita Melayu ni sakit hati.
Ramli punya cerita sehari 14 kali ulang dalam salah. Awak tuan-tuan tak tahu ke cerita Musa Menjanggut nak perhabis kok mana? Tuan Nila Utama dengan Puspawangi? Tahu tak cerita tu Musa Menjanggut tu maklum? Tuan-tuan tak tahu lagi ke cerita Nujum 4 Belalang? Lagu mana 4 Belalang Nujum, ahli Nujum nikah dengan anak raja? Beringin rendang dengan negara Masai. Syarif Abdul jadi Sultan negara Masai. Lah kali duduk dalam kapal. Mek Aziz Sattar dengan S. Samsudin pergi curi anak raja. Tak tahu lagi cerita tu maklum? Hailah nyawa, hailah badan. Tahu 14 kali tengok tak ada masalah. Cerita Melayu lah, tengok sekali pun meluat nak ulang lah. Sebab P. Ramli dia buat, tengok Tang Haji Bakhir, cerita nasib labu-labi. Pagi tu Pak Haji Bakhir dia duduk menari dengan gamak Cikgu Murni. Bisa dengar tak? Dia sikat rambut belah tepi, comel-comel handsome bah, dia ambil gamak Cikgu Murni, dia duduk menari. Celah dia duduk menari, mai 2 orang cikgu sekolah anak yatim hak ajar dengan Cikgu Murni tu mai. Jumpa dengan labu, duduk pabrik aita kat bawah tu. Assalamualaikum Cik Labu. Waalaikumsalam. Kami daripada sekolah anak yatim, cikgu daripada sekolah anak yatim, nak berjumpa dengan Haji Bakhil, nak minta sumbangan majlis makan malam. Labu duduk bawah, Jakah Labi duduk atas. Siapa dia Labi? M. Zain. Labi! Oh Labi, ada apa Labu? Bagi tahu sama Pak Haji, ada 2 orang cikgu sekolah anak yatim nak minta derma. Apa Labu? Apa Labi kata? M. Zain kata, demam pula Pak Haji ku lagi. Buka pintu, habak kat Pak Haji Bakhir yang duduk tengah menari dengan Mak Cikgu Murni, kata ada orang nak minta derma, dan demam korang. Selimut aku Labi, selimut panggil cikgu tu naik. Bagus, nak bagi derma, suruh selup duit dalam poket, ada RM1, RM1 bagi. Apa dia kata dekat cikgu tu? Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tuan-tuan menggelak mata kencing. Tengah-tengah duk gelak, orang main minta derma nak buat sekolah anak yatim luar rumah. Tuan-tuan pun cabut RM1 pergi bagi kat dia, baru sama. Apa dia yang P. Ramli nak abang? Pak Haji Bakhir ni kemampuan ada ataupun tidak nak derma? Ada ataupun tidak? Ada. Peluang ada ataupun tidak? Ada. Peluang ada, kemampuan ada, tapi Haji Bakhir tak ambil kesempatan. Sebab tu dia letak nama Haji Bakhir. Ni definisi Bakhir. Ada orang ada peluang, kemampuan tak ada. Dia kata minta maaf, dia kata aku pun dah lama mana dah tak berniaga TS lancau. Cincau. Lancau pula cincau. Ni PKP pula dia kata ni. Lama mana tak berniaga. Duit pun duk harap sumbangan orang lah. Duk kedarah duit bini. Mujuk bini pun masa lelaki tu dah ada duit, dia kuat mencuri. Kalau dia tak curi, maka tak makan lah. Ni tuan-tuan, kita duk main surau masjid ni, orang duk tolak tabung, bukan tak ada, dalam poket ada. Dia kata baru semua tiap malam tolak tabung. Rajang AJK dengan tabung sekali, dia kata. Bukan tak ada duit dalam poket RM5. Faham ke tak ni? Ada peluang, ada kemampuan, tak ambil peluang, tak ambil kemampuan, itulah yang dikatakan bakhil. Ada orang dia ada kemampuan, peluang tak ada. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala buka peluang untuk semua ke? Sebab tu Nabi kata as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada peluang, orang main minta derma, orang main minta sumbangan, Nabi kata jangan tinggal. Sebab apa? Hadiyatun minallah, itu adalah hadiah daripada Allah untuk kamu. Ni kita ni cerita sikit lah tuan-tuan, dah sebut ni kona habis sikit lah, boleh kona. Lah ni kita duduk tengah PKP dengan PKPP perlih. Perlih ni kosong. Sampai lah ni kosong. Kita hari ni 142. Tuan-tuan yang duduk angguk kerak, mungkin kita 3-4 hari lagi kena PKP, dia kata main masjid pula. Hari ni 142 kita ni. Yang tak bagi laluan untuk kita potong Selangor 889. Sabah surrender dah dengan mereka. Memang mereka duduk tengah kekal momentum yang terbaik. Kita doa jangan ada pergi potong. Mau pergi potong mampu.
Ni sampai bila nak PKP ni tuan-tuan? Lepas kata 2 minggu. Saya nak tanya tuan-tuan, rasa-rasa 2 minggu boleh settle tak masalah ni? Boleh settle tak masalah ni Pak Long? Rasa-rasa tambah ke dekat 2 minggu ni ya? Rabah Zat 2 minggu ya, habis 26 ni clear balik. Iya ke? Dulu pun 2 minggu 4 bulan. Ingat tak lepas? 2 minggu 2 minggu pakai spender kaput, nama mana tak pakai. Duduk lah rumah tak pakai spender dah. Kira apa? Duduk lah rumah main masjid pun spender tak pakai. Tak percaya terorok ngok bungkuk lincin ke tak terai ngok. Spender sampai kaput tak pakai maklum. Duduk di rumah 4 bulan. Tapi mana? 2 minggu tu mula 2 minggu, lepas tu 2 minggu, lepas tu 2 minggu, 4 bulan, 3-4 bulan. Hak ni pun kemungkinan lebih kurang. Kita PKPB, okey. Mungkinlah doa banyak-banyak, haraplah jangan duduk kita pun nak kena PKP. Kalau nak kena, tak tahu nak buat lagu mana dah. Tuan-tuan, orang bila tengok PKP campur pula baru ni kita darurat pula dah. Darurat. Saya pun dah 3-4 orang telefon, dia kata kira boleh cari babi dah Ustaz. Saya kata tak, yang ni lain. Kawan ni pun lambat dengar darurat kerana nak pergi cari babi dia pun. Dia kata jangan duk cari babi, hak ni bukan darurat boleh makan babi ya. Dia kata tak, dengar kisah lepas duk kata kalau darurat boleh makan babi, hak tu lain bodoh. Hak ni darurat lain. Dia duk kira nak salin seluar nak masuk cari babi dalam hutan nak boleh sembelih. Kena darurat. Tuan-tuan pakat duk tengok banyak orang saya duk baca dalam Facebook, bila jadi PKP dengan darurat ni, orang duk pandang daripada 2 skop. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi. Kita buka Facebook, tengok Facebook orang politik. Dia duk bahas PKP dengan darurat ni daripada sudut kacamata politik. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Biasa. Ada geng dia sokong, dia kata bagus PKP ni. Dia kata darurat ni bagus, nak mengekang COVID. Yang tu satu pandangan. Mai pula satu pandangan, yang ni tak betul, yang ni tak boleh. Tak boleh, lingkup ni pak. Satu pandangan. Saya tak mau ulas tu. Tanya pula kepada orang yang pakai kacamata ekonomi, dia pakai spek mata ekonomi, dia akan bahas PKP dan darurat ni daripada sudut ekonomi. Kita harap kerajaan jangan lock sampai satu negara. Ini orang ekonomi kata. Hanya lock tempat-tempat yang panas, red zone. Kalau berlaku dekat negeri Kedah, kita kata daerah mana? Contoh daerah Kulim red zone. Lock buat MCO di Kulim. Jangan duk kata daerah lain. Supaya kitaran duit ni dia boleh berjalan. Ekonomi ni, pergerakan ekonomi, aktiviti ekonomi boleh berjalan macam biasa. Hak tu tanya orang hak ekonomi. Yang ni ya tuan-tuan dalam Facebook, cerita bab politik, cerita bab ekonomi. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa dia yang pergi ambil spek mata dia, bubuh dekat mata dia, dia tengok daripada sudut PKP dan darurat ni, daripada sudut berapa ramai orang yang hilang kerja akibat PKP, daripada jumlah yang hilang kerja tu, berapa ramai orang yang dah murtad tuan-tuan. Ini tuan-tuan ada fikir. Daripada bulan 3 2020 sampai lah bulan 1 2021 ni tuan-tuan, selama mana PKP ni duk jalan, tuan-tuan tak tahu ke kata tahun lepas punya PKP, dia punya kesan dia sampai hari ni 1 juta orang hilang kerja. Ada baca tak? Ada baca tak yang tu? 1 juta orang hilang kerja. Tuan-tuan jangan duk fikir 1 juta dia kena darat paling kurang 3. Bini tak kerja, anak seorang. Yang terjejah ni berapa juta sebenarnya tuan-tuan? Jangan kita duk nampak angka 1 juta. 1 juta yang hilang kerja tu suami. 1 juta yang hilang kerja tu bapa. 1 juta yang hilang kerja tu mak. Kadang-kadang suami kerja, bini tak kerja, anak 2 orang. Kita bubuhlah minimum kalau hilang kerja ni 1 juta, yang akan terkesan 3 juta orang.
Daripada 3 juta orang ni, agak-agak tuan-tuan, ada 20,000 di kalangan rakyat Malaysia yang beragama Islam yang telah murtad akibat hilang kerja dan tak ada duit nak makan. Siapa yang nak bahas benda ni tuan-tuan? Bila sebut PKP, kita tengok daripada sudut politik. Bila sebut PKP darurat, kita tengok daripada sudut ekonomi. Kenapa kita tak tengok daripada sudut akidah umat? Kenapa kita tak tengok? Selama PKP ni ada tak satu badan kajian yang dibuat daripada bulan 3 tahun lepas sampai bulan 1 tahun ni, berapa angka sebenar rakyat Malaysia yang telah murtad? Pak Long Tara tak ada PKP pun, Pak Long Tara tak ada darurat dulu pun berselerak yang murtad sebab tak ada kerja. Tambahlah. Tuan-tuan cuba tengok, jangan duk tengok Kulim. Tuan-tuan naik feri pergi Langkawi. Pergi tengoklah apa berlaku di Langkawi. Daripada bulan 3 sampai lah, berapa ramai usahawan Melayu Islam di Langkawi yang gulung tikar. Dia bukan dekat gulung, kalau gulung dia tinggal tepi tu boleh buka balik, ni gulung simpan tu weh. Di Langkawi tuan-tuan, majoriti orang kerja daripada sektor pelancongan, tourism. Langkawi dia bukan ada sektor industri. Macam kita duduk di Kulim, pergi Kulim High-Tech, itu daripada sudut industri. Langkawi tak ada, pelancongan semata-mata. Kedai-kedai makan bergantung kepada pelancong, hotel bergantung kepada pelancong, driver taksi bergantung kepada pelancong, driver Grab bergantung kepada pelancong, kedai-kedai semaik geruk apa semua bergantung kepada pelancong. Hak duit larat ke orang Langkawi nak kedai coklat? Larat ke orang Langkawi nak pergi beli pinggan mangkuk kat semaik geruk setiap hari? Semua ni dia bekerja daripada sektor pelancongan. Bila PKP, bila darurat, ramai mana yang hilang kerja? Suami duk kerja bawa speedboat di Kilim, di Tanjung Ru. Oh, kita naik tu dia peterai speedboat, mari kita naik takut tu. Hak tu suami dia kerja. Isteri kerja di mana? Kerja di hotel. Bulan 3 sampai bulan lah orang tak masuk. Harap bulan 12 tu lah masuk sikit. Lah orang tak masuk balik tuan-tuan. Pekerja hotel kena buang, bini hilang kerja, suami hilang kerja, anak 3 orang, rumah sewa nak kena bayar, kereta nak kena bayar, duit nak makan tak ada. Saya nak cerita 2 pengalaman saya. Hujung bulan 12 baru ni, saya ceramah di satu tempat di belah Jitera tu. Petang tu ada satu orang abang ni, dia call saya. Sebab apa yang saya nak cerita ni? Sekali tuan-tuan tengok, bulan 12 tu jadi, saya kira dia satu kerja, dia kira nak main kerja di Penang, tak tahu jadi PKP, tak boleh kerja. Telefon, dia kata, Ustaz, apa duk teriak-teriak jumpa saya. Saya pun tak kenal dia, saya tak kenal dia. Dia kata, malam ni Ustaz duduk ada mana? Saya kata, abang duduk mana? Dia duduk di Tunjang. Lah dia balik rumah pak dia di Pokok Senah. Saya nak jumpa Ustaz, saya kata tak apa, sekali lepas saya kuliah di Jitera ni apa semua, kita jumpa dekat satu kedai makan, saya pergi jumpa dia. Dia mai umur lebih kurang 36, 38 gitu. Tua pada saya sikit. Saya tengok dia mai dengan muka tak apa nak ceria. Saya kata, duduk mana? Dia kata, saya duduk di Tunjang Ustaz. Saya tak tahu nak bercakap dengan siapa, saya takut sebenarnya Ustaz. Tak tahu jadi macam ni, saya pun tak tahu. Saya kata, awak abang? Dia kata, dulu saya ni Ustaz duk kerja di Langkawi. Duk kerja di Langkawi, dia kata kerjalah, duk kerja kedai makan, sambil tu boleh duk buat Grab apa semua lah. Jadi lagu ni saya pun balik mai dengan isteri apa semua duduk. Bila jadi PKP tu lari balik mai, dia kata, duduk di rumah sewa kami dekat Tunjang. Ada duit-duit apa makan, dia kata. Lepas tu duk ambil lah upah-upah sikit apa semua. Lah saya tak ada kerja, dia kata, Ustaz, duit simpanan pun tak ada. Dulu boleh lah duk ambil duit nu sikit, duk ambil duit bantuan nu sikit, duit ada bantuan ni sikit.
Ada daftar perniagaan syarikat, dapat 3,000 duit daripada kerajaan bagi itu apa semua. Lah saya tak ada duit, dia kata. Ustaz, kemarin anak saya teriak hak umur setahun setengah tu nak beli susu, tak ada duit Ustaz. Pi beli ayak tu, ayak soya tu, yus punya tu, yang botol tu. Tuang masuk dalam botol, bagi minum. Ayak kacang soya kotak tu tuang dalam botol susu, bagi anak minum. Duit tak ada, dia kata. Ustaz, bayangkan kalau anak teriak kita tak boleh nak bagi. Bukan dia nak makan apa, susu anak pun tak boleh beli. Pagi tadi saya pun tak tahu arah nak buat apa dah Ustaz. Saya nak ambil apa tu, nak apa, nak ambil upah mesin rumput saya, mesin tak ada. Nak pergi kerja dekat hardware apa semua tu, lesen lori apa, saya tak ada. Nak pergi kerja tak ada. Nak pergi kerja guard apa, tak ada, dia kata. Saya kata bini tak kerja. Dia kata bini saya memang tak kerja Ustaz, dia ada masalah asma. Anak 2 orang. Dia kata tadi petang tadi, dia kata Ustaz, saya duduk naik motor ni pergi ikut belah kampung Pulau Pisang kot Tunjang tu. Naik motor ni sampai dekat Kampung Naga, nak keluar pergi Kepala Batas, sampai kata berhenti motor tang tu teriak. Saya kata pasal apa? Dia kata saya duk fikir lah dah Ustaz, kalau tak ada duit juga saya nak kena pergi gereja. Kalau tak ada duit juga saya nak kena pergi gereja. Tahun 2014 di Seberang Jaya. 2014 di Seberang Jaya. Saya pergi ceramah di Seberang Jaya. Habis ceramah, mereka duduk buat makan. AJK Masjid kata, Ustaz, tadi Ustaz duduk cerita bab Kristian duduk murtadkan orang Islam, Ustaz. Dalam taman kami ni duduk ada, dia tahu. Duduk ada bela ni. Seorang ibu, 3 orang anak murtad. Saya habis ceramah, habis makan tu, saya kata jom bawa saya pergi. Saya pun pergi rumah dia, rumah taman. Panggil salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia buka tingkap. Rumah sewa dia taman tu, dia buka tingkap, dia tengok saya. Tu yang aku salam. Kak ni pun dia pakai tudung apa semua. Dia dah murtad kak tu. Anak dia 3 orang dah murtad. Pakai tudung, buka pintu. Aku salam, Ustaz. Ya Ustaz, sila masuk. Tak maaf lah, rumah sepah saya masuk. Saya duduk cerita banyak tempat dah. Sini saya tak cerita lagi kot. Saya masuk, langkah masuk, saya tengok anak dia umur setahun lebih duk merangkak, baby tu. Baju tak pakai, seluar tak pakai, pakai pampers. Dekat leher ni rantai salib. Air mata saya jatuh, tuan-tuan. Saya tengok kak tu. Kak, saya dengar cerita pasal kak ni betul ke? Dia pun tunduk. Terus sudu-sudu tu teriak. Suami dia meninggal duk kerja kilang. Balik daripada kilang naik motor, Cina bawa kereta mabuk arak, belah, mati atas jalan. Dia tak kerja apa. Nak bayar rumah sewa, nak bayar elektrik, nak bayar bagi anak makan apa, dia tak ada pendapatan. Duk pergi ambil barang 2-3 kali dekat kedai runcit dalam taman tu. Tuan kedai tu bagi, ambil balik. Masuk kali ketiga, masuk kali keempat, tuan kedai tu kata apa? Melayu kita. Dia kata, lah, aku nak bak lagu ni lah. Hang tak mau bayar pun tak apa, hang main tidur dengan aku 2-3 malam. Kak ni kata, saya ada maruah Ustaz, saya ada maruah. Tak kesudah tu, hak yang gereja nak pergi jalan Corok Tok Kun tu, ada gereja belah kiri. Pergi tuan tu ambil duit apa? Keluar Islam. Dalam keadaan tak ada PKP, itu dalam keadaan masa tu orang tak ada kena buat kerja amal. Lah lagu ni tuan-tuan, berapa angka sebenarnya, berapa jumlah umat Islam di Malaysia yang telah murtad akibat PKP? Ada siapa buat kajian? Saya kata mudah, orang politik tuan-tuan, bagilah lepas fikir bab politik. Dalam keadaan lah orang politik nak fikirkan masalah umat lagu ni, tak ada hari tuan-tuan. Setuju ke tak? Dia duk fikir lagu mana nak kilah, nak boleh.
masalah akidah umat. Tahun lepas, tuan-tuan dah tengok dalam Facebook saya turun 2,000 buah rumah dan 2,000 keluarga. Kita turun atas nama Yayasan Aryadah pergi bagi sumbangan. Satu orang RM150. Tuan-tuan darab sendirilah, saya matematik out. Duit yang tuan-tuan duk bagi, kita guna bagi. Bawa satu plastik, bawa satu kotak, nilai barang tu RM150 satu keluarga dapat. Ada rumah yang kita pergi hantar ni, angkat kotak tak tepi, tengok kotak Persatuan Kristian sampai dah. Kita bawa masuk kotak, tak tengok kotak mereka sampai dah. Kita baru sampai, hak mereka sampai awal lagi. Tuan-tuan rasa, saya tak rasa tercabak ke benda tu? Ada orang kata, tak, ustaz buat kerana politik. Ni kepala otak orang Melayu. Dia nampak politik tu lebih besar benda-benda lain. Mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, anak saya ni duduk terkandas di Mesir, ustaz. Nak balik mai tiket, ustaz, tak ada duit. Ni budak-budak duk kena balik Covid masa tu, lockdown tu. Saya pergi minta tolong dengan tu, ustaz, Persatuan Kristian tu lepas sponsor tiket balik mai daripada Mesir balik mai. Kita bagi 4 orang pelajar daripada Turki, daripada Indonesia, daripada Mesir yang mana terkandas, kita beli. Yayasan Aryadah beli tiket buat balik mai depa. Ada yang duduk di Al-Ustaz, ada yang duduk di Sungai Petani. Siapa nak fikir benda ni, tuan-tuan? Siapa nak fikir benda ni? Sebab tu saya kata, kita kena fikir benda ni. Bila sebut PKP, bila sebut darurat, saya tak fikir benda lain. Saya fikir berapa ramai lagi nak kena buang kerja, berapa ramai lagi nak hilang kerja, dan berapa ramai lagi di kalangan orang Islam yang murtad kerana kesesakan hidup ni. Kesempitan hidup, murtad. Sebab tu kerja ni Nabi kata, kita yang ada duit kena tolong orang yang susah. Kita bukan ada banyak. Kalau seorang bagi RM10, seorang bagi RM5, seorang bagi RM3, kalau kita kumpul, banyak mana kita boleh bantu orang? Sampai bila, tuan-tuan? Orang kata, ustaz, macam mana tak buat program ni? 3-4 tempat di Pulau Pinang duk telefon. Ustaz, kami terputih bekalan makanan. Hak duduk di penanti, hak duduk dekat Lahak Yue, telefon. Saya kata, saya nak pergi bagi lagu mana saya ni, tak apa ustaz, kalau ustaz boleh kalau ustaz tak percaya nak bagi duit, ustaz bagi barang lah. Saya bagi alamat ni, ustaz bagi barang. Kita pun buat takat yang kita mampu. Sampai bila, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saya tak ada muka malu ke? Duk minta duit ke orang setiap kali PKP bubuh dalam Facebook. Mailah kita bantu, mailah kita bantu. Saya pun ada maruah malu. Tapi kalau tak buat, siapa nak buat? Tu kadang-kadang dalam Facebook saya terpaksa screenshot, bubuh, nak bagi orang faham keadaan susahnya orang. Ada yang duk kena dialisis apa semua ni, tak nak dapat apa bantuan daripada zakat apa semua. Yang duk sponsor Persatuan Buddha, duk pergi bagi duit dia, duk bayar dia punya dialisis ni. Duk bayar dialisis dia, duk pergi dialisis ni, cuci buah pinggang ni, Persatuan Buddha yang sponsor. Dia ni tok bilai masjid. Tok bilai masjid duk bang nak pergi buat dialisis, Buddha yang Persatuan Buddha yang sponsor. Saya tahu bukan saya nak biar. Biarlah ustaz dia pandang sponsor. Anak-anak dia akan terhutang budi, anak cucu akan terhutang budi dengan Buddha. Allah baguslah pak kita no. Sakit Buddha ni pula. Budak yang goncang akidah ni tak kuat. Habis. Kita duk fikir politik. Siapa nak fikir benda ni, tuan-tuan? Bila saya outspoken, ni orang kata Ustaz Usam yang kita benci lagu ni, duk cakap outspoken. Kalau saya tak cakap, siapa nak faham? Sudahlah telagah bab politik. Bagi orang politik lah berkelahi masalah politik ni, tuan-tuan.
Negara luar, orang politik fikir masalah rakyat. Negara kita, rakyat fikir masalah orang politik. Kita nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Kalau kita duduk tonton serupa kita pun. Orang duk kata ni dak, dia ni dia kira nak jaga jawatan. Hak ni duk gila nak jawatan. Hak yang geng ada jawatan, dia duk fikir nak jaga jawatan dia lagu mana. Geng yang tak ada jawatan duk fikir lagu mana nak ambil jawatan. Saya kata lah, hampa tak duk kata apa. Kalau hampa duk tentu pun serupa. Betul tak? Kalau kita pun duduk tentu tuan-tuan ni duk dapat yang ni, kita pun nak jaga jawatan kita. Kalau kita tak ada jawatan, kita pun nak jawatan. Serupa. Ni bukan masa nak kata orang tu tak betul. Ni bukan masa nak kata orang ni salah. Lah tuan-tuan, kalau orang tak mau fikir masalah umat, kita kena fikir. Ni yang kata pendakwah, kerja dia lagu ni. Bukan duk main mengajak pang-pang-pang, balik lena di rumah. Dia kena fikir. Qu anfusakum, jaga diri dia. Wa ahlikum, ahli ni siapa dia? Keluarga dan umat Islam daripada bakaran api neraka. Minta maaf saya nak sebut kat tuan-tuan benda tu. Kalau saya tak sebut, tuan-tuan pun tak terfikir benda ni. Betul ke tak? Hak tuan-tuan duk fikir masalah ekonomi, yang tuan-tuan duk fikir masalah politik, masalah orang Islam duk keluar dari Islam, yang duk murtad ni berapa orang? Kita pergi tanya mahkamah syariah, bukan raja lepas nak main duk kaji berapa orang murtad, lepas boleh habaq dah berapa orang nak minta cerai. Tuan-tuan pergi tanya pula Jabatan Perangkaan, lagi lepas tak tahu. Pergi tanya JPJ, nak tanya berapa orang murtad dekat dalam mana, JPJ tak tahu. Pergi tanya polis, 15 kereta lah Sekatan Jalan Raya berapa ramai yang duk lengak SOP kami zaman. Siapa dia nak buat kerja ni tuan-tuan? Yang nak pergi fikir, yang nak pergi kaji, berapa ramai angka? Saya baru ni kebetulan didatangi daripada satu NGO. Saya tak mau dedah lah NGO ni nama apa. NGO ni dia duk buat kerja ni lah, selamat kaum umat, selamat ni apa semua. Bila saya sebut benda ni, bila saya duk makan malam tu, saya sebut benda ni, saya kata ana tak apa nak fikir dah masalah ni. Ana fikir, ana bimbang masalah orang Islam yang murtad. Terus presiden dia tu pegang tangan saya, dia kata, Ustaz, selama kami duk jumpa orang, ni lah yang baru sama fikrah dengan kami bimbang benda ni. Kami duk pergi sembang dengan ustaz lain, dia kata lama tak mengajak, dia kata lah kena buat grab. Pergi sembang dengan ustaz ni, lah teruk kita nak kena bayar. Yang nak fikir masalah murtad ni tak ada. Saya kata saya fikir. Kadang-kadang duduk di rumah bini duk tanya abang ni awak okey betul sikit-sikit bad mood. Kita duk baca-baca Allah, kena pula dah PKP. Dia fikir benda ni. Dia kata, Ustaz, kami ni secara rawak dan rambang kami buat kajian sikit, dia kata. Nak kata tepat tu dak lah, mereka buat secara rawak lagu tu. Daripada apa yang mereka buat research sikit-sikit ni, mereka kata, Ustaz, tak kurang daripada 20,000 orang yang murtad daripada PKP dulu sampai lah akibat kehilangan kerja. Orang murtad dia bukan masuk buat press conference masuk Surabaya. Tuan-tuan, yang lah orang Islam duk kalut ustaz cabul budak, yang lah orang Islam duk kalut cerita benar, yang ni ada orang Islam kalut. Ada ke orang nak murtad dia kata dengan ini saya mengisytiharkan saya murtad? Tak ada. Mana ada lagu tu? Saya nak tanya tuan-tuan lah, sebelum saya nak masuk poin yang kedua. Agak-agak tuan-tuan, puak-puak ni musuh Islam ni berhenti ataupun tidak gerakan mereka untuk memurtadkan orang Islam? Berhenti ataupun tidak? Berhenti ataupun tidak? Kita ni orang Islam ni lalai ataupun tidak? Tuan-tuan pun tahu jawapan. Ni saya duk cakap lagu ni tak mustahil kena panggil dengan pihak polis pula. Tak apa nak panggil pun panggil, bukan kita nak buat huru-hara apa, kita nak jaga akidah umat.
Tak maaf saya cakap benda ni tuan-tuan. Sebab tu saya nak minta Nabi letak yang pertama, orang bakhil dia takkan dapat menghidu bau syurga. Ni dia orang bakhil, Nabi kata. Sebab tu nak minta kat tuan-tuan, bantulah sekadar mana tuan-tuan boleh bantu masalah umat ni. Kalau tuan-tuan nak serah masalah umat ni dekat orang politik, suruh mereka fikir, mereka tak ada fikir. Betul ke tak? Betul ke tak? Ni masalah ni orang politik duk fikir lah. Tuan-tuan nak ambil benda ni pergi lungguk dekat orang ekonomi, mereka tak ada fikir. Tuan-tuan nak main lungguk atas kepala kami ni, kami pun tak dan nak buat. Bukan tak dan nak fikir, fikir dan nak buat ni tak dan. Pasal banyak nak kena jaga. Tapi kalau sama-sama kita jaga tuan-tuan, sama-sama kita jaga. Saya kalau tak fikir benda ni, saya tak buka dah sekolah. Saya abang betul-betul kat tuan-tuan. Mau tak fikir tengok mata-mata anak orang Melayu Islam ni, saya tak buka dah sekolah. Daripada umur 5 tahun sampai habis diploma, saya kena fikir masalah mereka yang mana ni. Buka pera tahfiz. Bini saya buka pera tahfiz. Adalah 7-80 orang. Setengah daripada tu ya bayar yuran, setengah lagi kita sponsor. Hak bayar yuran tu setengah. Tu pun setengah tu pun haram. Bulan ni bayar, bulan depan tak bayar. 2 bulan tak bayar, bulan 3 bayar. Tuan-tuan mentang, pasien tuan-tuan boleh kutu hantar anak pergi sekolah yuran tak dibayar. Kita nak tahu mak pak ni dia bayar yuran ke tak. Masa nak ambil anak dia duduk jauh, confirm tak bayar yuran tak tu. Tahu lah. Naik motor duduk ujung-ujung pagar. Dia takut ustazah tengok muka anak dia, muka dia lagi. Hak tu confirm je ni tak bayar yuran. Macam ada satu pak tu lah, duduk mahat tahfiz dia dulu lah. Yuran haram tak bayar 8 bulan. Mai duduk tepi kita, mai duduk isap rokok, duduk pasal memang pandai. Budak-budak lah, bukan dia fikir kita teruk ustaz, nak bagi mereka mengaji, nak bayar yuran apa. Dia kata aku terajang rokok tu hilang. Duduk pasal memang pandai, 8 bulan dah haram tak bayar yuran. Saya ni pula tuan-tuan, jenis nak telefon waris duk minta yuran tu saya malu. Satu. Yang kedua, saya tak mau bila kita duk tekan bak yuran, waris dia akan tarik anak awak keluar pergi sekolah biasa. Hak tu saya cukup tak reda tu, pasal budak ni dah sampai 10 juzuk. Buka mahat tahfiz 20 orang. 20 orang buka. Tak siap pera tahfiz umur 5 tahun mengaji, setengah bayar yuran, setengah tak bayar. Buka pula mahat tahfiz 20 orang, bayar yuran 6 orang. 6 orang bayar 14 cuma. 6 orang kalau 200 kali 6 berapa sebulan? 2 kali 6 berapa? 1,200. Betul? Makan tengah hari dengan petang je 8,000. Makan sarapan pagi 2,000 sebulan. Makan petang dengan malam 8,000 sebulan. Buat pula peringkat diploma. Budak-budak tahfiz yang habis peringkat diploma, bagi mengaji diploma. Ngaji diploma pula, hak bayar yuran 4 orang, hak lain haram tak bayar. Pasal apa yang ustaz buat? Kalau saya tak buat, tuan-tuan, lagu mana masa depan anak-anak ni? Kalau nak fikir pakai kereta besar, nak fikir senang, tak buat dah kerja ni. Mai ceramah, meniaga balik lena. Ni nak cerita kat tuan-tuan, bukan nak sebut apa. Sebab apa nak cerita kat tuan-tuan? Sebab tuan-tuan ni penyumbang kepada Yayasan Aryadah duk bagi tiap bulan. Tuan-tuan tahu duit tu pergi mana? Saya pergi 2-3-4 tahun lepas, satu mahat tahfiz dia ustaz. Nyawa-nyawa ikan duk nyawa melalui ni batang betik ya. Hak tu mahat tahfiz saya, la yamutu wa la yahya. Hak mahat tahfiz saya. Hak dia tu pergi tak kembali. Saya masuk tengok lampu pun duk sengit, saya kata awak teruk dengan ustaz. Dia kata kami tak ada duit, gagah buat lah pasal ni. Rumah orang tua-tua dulu lepas suruh buat pengajian, buat jugalah, duit tak ada. Tak apa mah, buat MOU. Jadi anak angkat Yayasan Aryadah, setiap bulan kita bagi 12,000. Bukan ada duit pun, bagi 12,000. Hampa buat bagi elok. Ada satu dia ustaz, anak angkat Yayasan Aryadah. Mai pula baru ni 1 jutawan nak wakaf rumah dia, harga 3 juta untuk buat pusat tahfiz. Saya kata lah Datuk, pergi cari orang lain dulu lah, pergi cari orang lain dulu. Saya tak sanggup. Dia kata dak ni nak mai, nak tolong ustaz buat lah, saya nak bagi rumah ni ustaz buat lah. Buat pula kita, duit tak ada pun buat juga.
Kalau tempat-tempat ni tak ada, tuan-tuan, lagu mana masa depan anak-anak kita? Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk fikir mendaling, kena fikir masalah akidah umat ni lebih besar daripada benda-benda ni. Dia nak jaga Islam ni Pak Long, dia bukan takat mai semayang 5 waktu di masjid dia Pak Long lah. Mai semayang 5 waktu di masjid, mai kuliah tiap-tiap malam, balik di rumah duk sembang dengan lelaki bini. Kita ni kalau mati tak apa dah syurga. Syurga mana? Islam suruh, Allah suruh, qu anfusakum, tak berhenti takat tu. Allah sambung, wa ahlikum, anak, bini, kakak, mak, pak, adik, abang, yang tu keluarga, ahlikum. Satu lagi ahlikum, sesama akidah, ni semua keluarga kita. Islam tak kata selamat diri hang saja daripada api neraka. Allah kata hang dan keluarga hang. Tuan-tuan tengok anak bangsa kita yang duk lena dalam longkang akibat dadah dengan arak. Tuan-tuan ada fikir lagu mana nak selamat dia daripada bakaran api neraka? Kita punya prinsip, jangan duk kawan dengan dia, tu penagih dadah, tu kaki arak ni, kaki judi ni, kaki maksiat, jangan duk kawan dengan dia, satgi kita duk ikut dia. Hak tu pemikiran kita. Islam kata tak pi berkawan, selamatkan dia daripada bakaran api neraka. Ni yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wal mannan, hak tak dapat bau, tak dapat hidup bauan syurga. Nabi kata yang kedua, siapa dia? Wal mannan, orang yang selalu duduk ungkit kebaikan yang dia buat. Masjid ni, kalau aku tak bagi aircon, tobat tak sejuk. Contoh, Allah anak dia hak kerja cikgu tu tak ada sembang. Kalau aku tak tolong fikir orang itu, tobat tak dapat kerja. Yang ni Nabi kata takkan dapat bau syurga, takkan dapat hidup bau syurga. Allah dia duk sembang derai apa? Dulu masa nak tukar kapet masjid tu, dia main jumpa aku lah tu. Lah boleh jadi timbalan mengurusi belagak nak mampu. Dulu tu aku lah. Han tanya tengok masjid tu apa? 80,000. Betul 80,000 kos? Aku lah. Banyak benar bagi RM250. Cish. Sembang macam dia buka kapet ambil ke belakang. Hak ni Nabi kata tak mau. Ringkas pukul 9 dah. Mau lajak lagi, keluar masjid ni PIPD Kulim. Mau duk gagah lajak lagi. Sebab kita duk PKPB. Yang ketiga, Nabi kata apa dia? Wa mudminul khamr, orang yang minum arak. Tambah tepi tu, tuak sikit, plus cak koroi. Bila sebut arak, dia berkata cak koroi tak apa. Benda yang memabukkan. Benda yang memabukkan termasuk benda tu, kecuali mabuk laut dengan mabuk pinang. Dia kata aku mabuk laut itu tidak neraka dah. Tak, mabuk laut cerita lain. Hak ni duk pi ambil minum bagi mabuk ni. Serupalah arak ke, serupalah cak koroi mabuk tak? Siapa yang bisa minum kat tangan? Kita nak panggil Mr. cerita kat mic ni. Macam mana yang kata cak koroi ni? Termasuk. Dan yang keempat, Nabi kata apa dia? Wal aqi liwalidayh, orang yang derhaka kepada kedua orang mak bapak dia. Yang ni kita nak terang sikit. Ada orang dia faham bila derhaka pada mak bapak ni tuan-tuan, dalam skop mak bapak hidup. Bila mak bapak hidup, dia tahu yang ni derhaka pada mak bapak, yang ni perbuatan derhaka pada mak bapak, yang ni perbuatan derhaka pada mak bapak, dia tahu. Tetapi ulama juga bahas lagu mana selepas ketiadaan mak bapak, anak-anak ni boleh dianggap sebagai derhaka kepada mak bapak. Pak kita meninggal, mak kita meninggal, adakah kita ni boleh dianggap derhaka pada mak bapak lagi? Kata setengah ulama, ya, boleh dianggap derhaka pada mak bapak lagi. Bila mana? Dalam 2-3 keadaan. Saya nak abang 2 ya. Masa kita dah lajak, 2 yang saya nak abang. Yang pertama, anak-anak ni boleh dianggap derhaka pada mak bapak kalau mereka melakukan perbuatan yang dibenci oleh mak bapak kalau mak bapak tu masih hidup.
Apa dia? Merompak. Contoh. Minum arak. Zina. Merompak. Kalau mak kita, pak kita ni masih hidup, lepas meninggal, mak kita ke pak kita akan masih hidup, dia tahu kata kita ni duk merompak. Dia suka ataupun tidak? Dia tak suka, ustaz. Hang buat tak? Saya buat. Hang boleh dianggap sebagai anak derhaka. Faham? Faham tak? Anak derhaka. Kalau mak bapak hang masih hidup dengan perbuatan yang hang buat, lepas tu tak suka, hang buat juga, cukup hang dicot dan disahkan sebagai anak derhaka. Ni yang pertama ulama kata. Yang kedua, bila mana anak-anak yang lupa pada mak bapak, yang terlupa terus. Hari ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang sedekah Fatihah pada mak pak kita yang meninggal? Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan kita ni ziarah kubur pada hari Jumaat. Kita nak main masjid, kadang-kadang ada masjid kubur dekat, masjid ni kubur jauh. Ada masjid ni ada kubur tak ada kan? Orang sini tak mati kot. Tanah mana? Ada masjid dia kubur dia dekat. Ada masjid kubur jauh. Saya ada pergi baca khutbah satu masjid tu. Tok imam ni dia lagi kasak dah saya. Dia pula jenis tak heran korang. Tok imam ni bekas dia pun dulu ni jenis tok ayah agak kot, tak tahulah jenis tak heran korang. Dia kata, ustaz lagi baca khutbah lagi tutuh lagi rapat. Dia kata saya, tok imam steady lah. Dia kata mau tak cukup Zuhur kita berhenti main Jumaat, naik pula sambung ke Asak lah dah. Mau tak cukup masa. Saya tanya dia lama mana, dia tertutuh ke apa, lama mana mungkin rapi lah. Kira masa semua orang kata tak masa. Dia kata hak daripada kerja tak mau mayang balik lu. Tu dia buat lagu tu lah. Saya kata tak apa ni, nak cerita apa ni Tok Imam. Habak kat lepas belum mampu main masjid mayang. Punya aku ajak, saya kata. Saya kata ingatkan aku ajak Tok Imam, aku ajak lagi pada aku ni. Dia kata tak kira ustaz belum baca khutbah, biar saya nak sapu dulu. Habis bang masuk tu, dia pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duk cari duit nak beli tanah kubur. Dia anak umum. Belum ustaz nak sapu, biar saya sapu dulu sikit. Ni kat luar no ada tabung, kita nak beli tanah kubur. Tepi masjid tu depan ada buat tanah lot, dia nak beli 3-4 lot tanah tu. Ni kubur tu beda nak kambuh, tak pernah main masjid. Bukan tanam kambuh. Dia nak beli tanah tu 4 lot. Yang mana yang rasa nak mati tak mau main masjid bawa duit. Belakang masjid ni tanah ni arwah pak saya dengan Tok Wan saya. Baru tahu masjid tu arwah pak dengan Tok Wan dia punya tanah. Lepas tu belakang masjid tu dia ada kubur. Pak saya wakaf nak suruh tanam orang mayang. Tok Wan saya wakaf nak suruh tanam orang mayang. Hak tak pernah mayang, hak tak main masjid, pergi beli tanah tepi tu. Oh, dia ada bagi direct lah. Saya dengar kata kau ajak Tok Imam ni kasak pada aku lagi. Jadi kalau duit tak cukup, kita tak boleh beli tanah. Hak mana mati tak nak main masjid, kita lempak masuk dalam sungai lagu tu lah. Jangan nak marah kat saya. Kalau rasa takut main masjid, saya mengajar tak main, ustaz mengajar tak main. Nak kata kapiak Islam lagi. Dia buat penutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak mic ke tu. Saya ni tak ada kaedah, slow sikit pada dia. Saya orang sidang dengan tongkat mimbar tu ya kat Tok Imam ni. Dia boleh bubuh lagu tu lah. Tok Wan saya wakaf nak suruh tanam orang mayang. Pak saya wakaf nak suruh tanam orang mayang. Ni tak mayang beli tanah, pergi tanam tu. Nah. Tuan-tuan, mau dapat Tok Imam lagu tu. Clear. Lepas tu AJK tu kata pula, hak jenis mak pak tak buat main masjid, dia tak mau sign borang nak menikah. Tok Qadi telefon dia tak angkat. Lah kali pejabat agama kena urus. Dia kata saya tak mau. Lepas tak nak main masjid, main ambang pun tak pernah. Lagi saya duduk menikah tu dapat zuriat tak nak main ambang, penuh kampung. Dia fikir lagu tu. Pak tak nak mayang, tak nak main masjid, mak pun tak nak main masjid. Anak menikah dapat cucu, keturunan tak main masjid, aku yang pertama. Dia fikir lagu tu.
Dia kata kalau Tok Qadi nak pergi menikah, pergi buat urusan pejabat agama. Tok Qadi pun tak payah cengeng dengan dia, jekah Tok Qadi lagu tu ya. Tengok dengan Tok Qadi pun dia tak heran dah. Hampa duk syekh, dia kata syekh hebat. Oh, Tok Imam ni dia kira kepala dia tu mampu ya. Saya kata mau aku jadi Tok Qadi pun aku tampak dulu Tok Imam ni kata. Dalam daerah tu Tok Imam ni kena baru nampak tu, cakap tak mau dengar. Oh, dia tak heran tuan-tuan. Bagus juga lah ada orang lagu tu. Kita ni hari Jumaat dianjurkan dalam mazhab Syafi'i ni pergi ziarah kubur. Ada anak-anak ni dia main nak mayang Jumaat, dia pakai motor tepi kubur pak, tapi haram tak baca Fatihah sepatah pun kat pak. Dia main masjid penuh dah pakai motor, kona pergi tepi kubur, tengok kubur pak dia. Dia tongkat tak tepi tu sambil kunci motor dia tabah, tolong tengok tak? Dia pergi masuk mayang. Kuat dia nak baca Fatihah sepatah, maklum. Ni saya nak ingat diri saya nak tuan-tuan nak. Kita main kuliah ni, saya nak tanya Pak Long. Kita duk main masjid ni ada pahala ke tak? Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Ada. Siapa yang pernah niat, dia nak semayang ni, dia niat. Ya Allah, aku yang boleh lekat semayang ni, ya Allah, hasil didikan mak aku dulu, arwah mak aku. Hasil didikan arwah pak aku dulu. Pagi-pagi duk ngoyak rotan terus semayang. Ya Allah, kalaulah ada pahala di sisimu dengan solat aku ni, ya Allah, aku mohon pertolonganmu, ya Allah, sampaikanlah sedikit kepada arwah mak dan ayah aku. Ada tak kita buat? Kita lupa. Kita baca Quran, habis baca Quran, Sadaqallahul Azim. Ya Allah, aku boleh baca Quran ni, ya Allah, sebab mak pak aku dulu didik aku, pergi hantar mengaji sampai aku boleh baca Quran. Ya Allah, aku baca Quran malam ni, ya Allah, kalau ada pahala sikit, ya Allah, mohon sampaikanlah juga kepada arwah mak ayah aku. Ada tak kita buat lagu ni maklum? Terlupa. Orang yang lupa pada mak bapak, ulama kata cukup dianggap sebagai golongan derhaka yang tidak dapat hidup bauan syurga. Yang mana yang terlupa malam ni saya peringat, yang mana yang tak tahu malam ni saya beritahu. Tolong ubah hidup kita, tolong ubah perangai kita. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Tolong ubah perangai kita. Ini 4 golongan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim. Golongan yang tidak dapat menghidu bauan syurga. Yang pertama, orang yang bakhil. Ada peluang, ada kemampuan nak buat sedekah, nak buat infak, dia tak buat. Yang kedua, orang yang suka ungkit kebaikan yang dia buat. Yang ketiga, peminum arak. Yang keempat, anak-anak yang derhaka pada mak bapak. Mudah-mudahan kita terlepas daripada golongan-golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nak baca kitab cadang tu, tapi masa dah lewat. Kita pun dalam PKP ni, SOP kita kena jaga. Tak apalah, kita sambung pada bulan depan, InsyaAllah. Saya ingat tuan-tuan, bulan depan kalau kita tak kena PKP, saya nak terus perhabis buang kitab ni. Dalam masa sejam setengah saya nak perhabis buang kitab ni. Lepas tu kita nak buka kitab baru di sini. Kitab apa yang Ustaz nak buka? Saya di daerah Kulim ni, saya ada 3 tempat saya akan kuliah selepas ni. Lah ada 2, lepas ni tambah 1. Setiap hari Jumaat minggu ketiga di masjid tuan-tuan Sungai Ulak. Bahasa baru dia Snake River. Setiap hari Khamis minggu keempat di Masjid Abdul Rahman Kampung Keladi. Setiap 29 di Masjid Taman Selasih. Bermula daripada bulan ni kita tak ada kan? Bulan 2 kita akan mula bulan 2 di sana. Bermula daripada bulan 2, 3 masjid ni saya akan baca kitab yang sama, iaitu Jauharul Mauhub wa Munabihatil Qulub. Cuma saya akan bahagi-bahagi bab 1 sampai bab 10, contoh di Masjid Taman Selasih. Bab 11 sampai 15 di Masjid Sungai Ulak. Bab 16 sampai 20 Masjid Keladi. Jadi tuan-tuan yang nak perhabis kitab, ikut 3 kuliah ni. Bab saya duk tengok, kalau masjid ni baca kitab lain, masjid nu baca kitab lain, tambah kitab nu tebal. Baru ni saya duduk kira dengan kalkulator, kalau duk baca sebulan sekali, 63 tahun baru habis satu kitab. Saya masalah tuan-tuan, saya tak apa. Tuan-tuan ni. Sebab saya baru ni mimpi Dr. Mahathir Mahabang saya boleh hidup 97 tahun macam dia. Ni tuan-tuan ni tak ada Nabi kita.
Dan dalam kitab tu dia banyak cerita yang perlu tuan-tuan buat. Dalam kitab tu dia lah ni kita duk cerita di Masjid Taman Selasih baru kelebihan selawat. Orang yang kajian selawat apa dia kelebihan-kelebihan dia. Lepas tu saya nak cerita pula nanti ni dalam tu dia ajak kita mangkit pagi nak kena buat apa. Tuan-tuan nak kerat kuku, orang yang kerat kuku ni ulama kata ada kerat kuku yang diajak cara Nabi. Lagu mana kita nak kerat kuku? Lepas tu dia nak cerita pula lagu mana kita nak handle diri kita masalah hasad, dengki, panas, baran, perungguh. Dia nak cerita semua dalam kitab tu ada. Jadi kitab tu kalau kita hanya baca di Taman Selasih dia tak ada Nabi. Jadi lagu mana saya akan bahagikan 3 masjid ni dengan kitab yang sama. Nah, jadi kalau tuan-tuan tak ikut, tuan-tuan tak ikut di masjid ni, saya baca habis-habis bab 10, saya berhenti kitab tu di Masjid Taman Selasih. Tuan-tuan nak ngaji bab 11, tuan-tuan kena main sini. Tuan-tuan nak ngaji bab 21, tuan-tuan kena pergi sana. Makna habis kitab, tutup. Habis bab, tutup. Walaupun kitab tu kita akan sambung di tempat lain. Jadi, bulan 2 kita akan mula lagu tu. Seminggu 3 kali saya main di daerah Kulim, tuan-tuan bukan tak boleh ikut 3 kali seminggu. Tuan-tuan duduk kat daerah Kulim ni lah. Sebulan seminggu 3 kali, sebulan 3 kali. Jadi saya duk fikir, itu bila cikgu minta nak, saya pun jadi nak main kerak-kerak Kulim ni pun saya bukan larat, bukan cemui tak larat. Bukan tuan-tuan tak tahu duk main kerak ni semua berdiri daripada Kok Diang sampai sini Tekan Minyak. Jauh. Kulim tuan-tuan 2 jam setengah baru nak sampai, tapi duk fikir kalau saya tak buat lagu tu kitab tak ada Nabi. Jadi tuan-tuan pekat-pekat ikut dah. Insya-Allah bermula daripada bulan 2 nanti insya-Allah tuan-tuan. Untuk malam ni sekadar ni dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Macam biasa habis kuliah nanti tuan-tuan yang nak infak untuk tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Aryadah ada di luar sana. Tuan-tuan yang nak dapatkan top koko ada di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo RM10, yang secik RM20. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.